Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman ke-375 daripada surah Asy-Syu'ara, surah para penyair yang memberi panduan kepada kita bagaimana kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diperjuangkan, dan perjuangan yang dimaklumkan dalam surah ini adalah lambang kepada perjuangan wahyu yang perlu diberi perhatian. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Kembali ke teratak kita Ustaz. Kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan gembira, ceria Ustaz. Oh alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kita berakhir halaman kedua sebelum akhir Ya, hampir di hujung Ustaz ya. Allah. Surah Asy-Syu'ara ni dia ayatnya banyak, betul? 227 ayat, tetapi dia pendek-pendek ya. Pendek-pendek yang memberi panduan kepada kita bahawa mesej pendek-pendek tetapi jangan sampai pendek akal. Mesti panjang akal disebabkan ayat-ayat ni semuanya menceritakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu membina keimanan dan juga ambil peluang Ustaz. Ya, peluang daripada Ar-Rahim yang memberi peluang kepada kita untuk kita mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 375, iaitu pada ayat yang ke-184 hingga ayat 191. Kita akan melihat sambungan kisah Nabi Syuaib bersama dengan kaumnya, bagaimana kesan apabila mereka mendustakan, mereka mencabar kepada Nabi Syuaib yang menegur kepada kebejatan, kerosakan ekonomi terutamanya yang ada kaitan dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan menyambung pada ayat 192 hingga 206. Al-Quran turun daripada Allah sebagai peringatan kepada orang musyrik dan khabar gembira buat golongan yang beriman. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat 184 hingga 196 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Ya, saya Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'da. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita nak menyambung halaman yang ke-375 dan kita nak mulakan bacaan kita Ustaz Fazil, ayat yang ke-184 sehingga 196 ya. Betul. Hingga 196. Surah Asy-Syu'ara ni dia ayat dia pendek-pendek, tapi pada saya secara peribadi Ustaz antara surah yang susah Ustaz. Insya-Allah. Antara surah susah walaupun dia pendek-pendek kalimah-kalimah dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT jaga bacaan kita
dan juga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan bacaan kita. Itulah manisnya Al-Quran. Kita bertemu dengan ayat yang panjang, bertemu dengan ayat yang pendek, bertemu dengan ayat hujungnya ma'iwat, ma'lil sukun. Allahu akbar. Itu dia yang pendek-pendek ini Ustaz, dia turun pada peringkat awal di Mekah, ya. Jadi di Mekah awal ini mereka kagum pada syair, ya. Jadi bila diturunkan ayat yang pendek-pendek ini, macam bait-bait syair mereka, tetapi sudah tentunya lah ia ini yang diturunkan ini melangkau daripada kehebatan syair. Syair tu begitu-gitulah, ya. Bila mereka dengar saja mereka terpukau, ya, dengan apa yang ada dalam surah Asy-Syu'ara ataupun surah-surah awal Makkiyah. Dan ada kisah, ya. Kalau menghafaz Quran ini dia boleh keliru, Ustaz. Pasal apa? Pasal dia berulang-ulang banyak kali, ya. Jadi kita kena tahu bahawa ada kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Hud, Saleh, dan juga Syuaib. Dia punya turutan. Kalau tidak nanti kisah Nabi Syuaib termasuk dalam kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim termasuk dalam kisah lepas sahaja ayat yang wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim itu, kena bersedia apa dia punya blok-blok cerita yang disampaikan. Jadi harapnya dengan kita tadabbur sedikit, Ustaz, ya, kita baca ini kita dapat kefahaman ini, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ibu-ayah sekalian yang saya kasihi, jom kita mulakan bacaan kita ayat yang ke-184 sehingga ayat 196. Kita baca dengan bacaan murattal nahwan, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 184 hingga 196 Ustaz ya. Bacaan ni pendek-pendek Ustaz ya. Ustaz guna bacaan kaedah Syekh Tadi bacaan kaedah Syekh Husari, Mahmud Khalil Al-Husari. Dia lebih tenang ya, dan dia dapat kawal Ustaz ya. Kalau tidak, kalau baca Syekh Al-Ajmi itu jadi betul, dia laju sikit. Syekh Sudais pun dia laju sikit ya. Baik, jadi alhamdulillah kita melihat kepada kisah Nabi Syuaib ya, satu-satunya nabi yang diutus dua kali Ustaz ya. Satu diutus kepada Madian ya, pada penduduk Madian, dan penduduk Madian itu telah dihancurkan. Kali kedua dihantar kepada Ashabul Aikah ya, kepada Aikah. Itu adalah jiran kepada Madian ya, satu-satunya nabi. Nabi lain semuanya diutus pada satu kawasan sahaja. Maka apakah peringatan yang kita belajar semalam, iaitu apabila Nabi Syuaib mengingatkan kepada kaumnya bila ada isu tentang ketauhidan keimanan ini, mereka sanggup menipu dalam ekonomi, dalam berjual beli. Maka pada ayat yang ke-184 Allah menyatakan, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. Ini dia punya ubatnya Ustaz ya, iaitu takwa. Bila cakap tentang rasuah, orang menipu ketika berjual, dia tukar dia punya timbangan, ataupun kalau hantar kita order tapi tak sampai-sampai Ustaz. Satu order lain sampai lain ada kan, ada dekat atas internet tu nampak cantik. Betul, je dia punya alatnya, rupanya saya pernahlah kena Ustaz kan. Jadi orang yang tak bertakwa, dia tak takut apa pun. Tetapi kita kena bina ataupun kena masukkan nilai takwa ini. Tidak ada pilihan kecuali takwa. Kerana apa? Takwa ini maksudnya orang yang takut kepada masalah cabaran pada masa akan datang dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia mengikut peraturan, iaitu jujur kepada pembelian ataupun jualan yang ada. Jadi pada ayat ini mereka membalas apa? Bila Nabi Syuaib mengingatkan perkara ini, bertakwalah ya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman, diingatkan untuk takut kepada pelbagai masalah yang boleh melanda negeri dan negara ini kalau kita tidak bertakwa, iaitu kita mengelakkan segala masalah yang ada dengan meminta bantuan daripada Tuhan. Mereka kata pada ayat 185, innama anta minal musahharin, kamu ni kena sihir lah. Gelaran yang diberikan juga kepada Nabi oleh Quraisy, kamu ni kena sihir, kamu ni cakap benda pelik-pelik lah, apa pasal pula nak bertakwa apa sebagainya, kita buat bisnes mesti untung kan, mana ada orang buat bisnes nak rugi kan. Jadi Nabi Syuaib kata bukan suruh rugi kan, untuk jujur. Kalau bagi sekilo, bukannya kita kurangkan 5 gram, 10 gram, ataupun kita menipu ketika delivery, menyampaikan sesuatu produk ataupun services. Maka ayat 186 kata mereka menyambung selain daripada menyatakan bahawa Nabi Syuaib ini disihir, wama anta illa basyarum mithluna, kamu ni manusia biasa aje, kami ni rasalah kamu ni memang penipu. Itu gelaran yang diberikan kepada Nabi Syuaib. Dahlah kena sihir maksudnya, lepas tu penipu pula. Kalau penipu, kalau gabung dua ni macam tak logik pula. Mana boleh ahli sihir menipu ya. Kalau penipu tu dia ahli sihir, dia boleh bergabung sekali dua, satu hinaan maksudnya ya, satu perhinaan dia. Kalau katakan zaman sekarang lah, kalau kita ada mak kita, ayah kita, orang gelar dia, mak engkau tu penipu kan. Kalau ada orang cakap gitu, kita rasa macam nak bertumbuk dengan orang tersebut. Tapi kita bukan nak buli. Bukan nak buli ya. Buli tidak dibenarkan. Tapi nak ceritanya bahawa kita tidak memang sukar menerima bila orang kecam dengan kaedah begini, padahal kita nak buat kebaikan dan kejujuran. Jadi bila mereka kutuk, Nabi Syuaib masih lagi bersabar ya. Nabi Syuaib ayah mertua Nabi Musa sebenarnya, untuk maklumat tuan-tuan sekalian. Maka dia tak puas hati begitu, akhirnya dia mencabar pada Nabi Musa pada ayat 187, fa asqit alaina qisafan minas sama, tolonglah bagi satu keping daripada langit itu, kalau katakan kamu betul sangat, turunkan dan azab kami. Dia cabar begitu Ustaz ya. Dia zaman sekarang ini cabarnya ialah kalau betul lah kami ni kena azab, tunjuklah ya, bisnes kami ke apa-apalah tunjukkan. Tetapi COVID-19 memang menunjukkan banyak perkara Ustaz ya, bahawa kita tahu betapa kita tidak pasti. Dan bagi tuan-tuan ya, kalau kita rasa macam sekarang ni kita dah boleh bergerak sikit,
kena jaga SOP juga. Ya, disebabkan apa? Disebabkan kalau nak buat majlis ke apa tapi tak jaga SOP, kita rasa macam kita sudah huri, rupa-rupanya khuatir nanti raya gitu kan. Ya, ada orang kata oh raya kita nak tapi raya orang lain tak apa. Tak, ini raya semua orang akan kena tarik balik kalau Allah nak beri kepada kita pelajaran yang perlu kita patuhi. Jadi pada ayat 188 Nabi Syuaib balas macam mana apabila mereka mencabar Nabi Syuaib untuk menurunkan kisafan minas sama, ya, gumpalan ataupun sekeping daripada awan tu, turunkanlah, nak azab kami sangat. Kata Nabi Syuaib, qala rabbi a'lamu bima ta'malun, ya, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu buat. Ya, jadi dia tak cepat naik angin, Ustaz. Itu penting juga dalam kita menyampaikan kebaikan. Macam Nabi Musa, Firaun provoke dia, Nabi Musa relax je kan, cakap okey Tuhanku begini, dan ia memberi kesan kepada orang yang nak dengar. Orang yang nak dengar, dia nak dapat message, dia akan dapat message untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita naik angin. Itu antara perkara yang kita boleh belajar daripada ayat 188. Ibu mengajar, cikgu mengajar Quran, Ustaz, ya. Kadang-kadang anak tu dia suruh kan, dia a contohnya kan, dia kalau 3-4 kali ulang tu okey, tapi kalau banyak kali baca Iqra, sekali tiap kali tu juga dia terlupa. Yang itu yang kan? Kalau pengalaman saya, Ustaz, maksud bila mengajar tu betul, Ustaz. Contoh 5 kali dah ulang, Ustaz. Contoh kita sebut waladhdallin kan, dia sebut waladdo sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tak jadi lagi, 5 kali tak jadi lagi, kita akan berganjak dulu. Ganjak dulu, sebab kita akan jumpa lagi dekat ayat lain nanti huruf dot tu. Jangan dot tu 2 hari 2 malam, jangan. Jadi minggu depan tak mari dah. Berjurai-jurai air mata si anak, ya, pasal apa? Dot nanti salah, nanti masuk neraka kata maknya ataupun ayahnya. Tapi cikgu-cikgu Quran, kita dalam proses, ya, dalam proses, dan Ustaz tak cakap tadi lah, kita ada ruang lagi kan untuk berjumpa balik, baiki balik, ya, baiki balik. Dan ini kaedah yang lebih rahmah lah, Ustaz, ya, bagi cikgu-cikgu Quran penting. Pasal saya tengok ramai betul cikgu yang dia mengajar daripada Tuhan Ar-Rahman, tapi bila dia mengajar tu macam dia hilang Ar-Rahman pada waktu itu, ya. Kita doakan kita dapat perkara tersebut. Maka Nabi Syuaib menyatakan, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu buat, ya. Tak payahlah aku nak pergi mudah-mudah ataupun sibuk-sibuk nak minta Tuhan tolong tunjukkan, tolong azabkan. Itu bukan kaedah bagi seorang yang beriman, ya. Dalam hidup kita ni kalau ada orang menyakiti kita, Ustaz, ya, kena horn ke, kena potong queue ke apa ke, boleh kita nak naik angin, kan, tapi sebenarnya lebih baik kita serahkan pada Tuhan, beri hidayah. Jangan pula harapnya accident kan. Ada juga saya kalau Ustaz ni kan, tapi okey tak boleh kan. Minta beri hidayah. Bila diberi hidayah, entah lepas ini dia pula yang bagi orang lain untuk potong dia ke, kan, tolong makcik ke lintas jalan. Perkara-perkara yang kita tidak pasti, tetapi Allah yang mengetahui. Tetapi apa yang berlaku pada penduduk Aikah ini pada ayat 189, mereka tetap mendustakan. Ayat 189 kita baca sekali lagi untuk kita melihat bagaimana kesimpulan ini konsisten bagi setiap kisah. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Hud, Saleh, Nuh, dan kali ini kisah Nabi Syuaib. Di hujung kisah bila mereka ni ditegur, mereka ni sombong, ditegur, jangan buli apa, kan, cikgu-cikgu tolonglah kita jaga sama-sama dengan mak ayah, apa, jangan tegur cikgu, jangan tegur mak ayah. Sebenarnya bila kita tak boleh ditegur, itu namanya mendustakan, fakadzabu. Dan tidak mahu kalau semua orang pada waktu itu mendustakan. Allah kata Allah berikan azab yaumidzullah, ya, iaitu pada hari yang gelap. Hari yang gelap itu bila mereka minta daripada awan, jadi akhirnya daripada awan itu menimpa kepada mereka dan akhirnya mereka hancur. Ayat 189 kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita sama-sama baca ayat yang ke-189. Kalimah fokus kita untuk sebutan kita jaga betul-betul, iaitu al-dhullah, huruf dha, jaga itu, yaumil dhullah. Jom kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب
Sadaqallahul azim. Kemudian mereka mendustakannya Nabi Shu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sesungguhnya itulah azab pada hari yang amat dahsyat. Mengapa azab timbul pada mereka, ditimpakan? Kerana mereka semuanya sudah bersatu untuk menentang kepada Nabi Shu'aib. Tetapi pada zaman ini tuan-tuan, kalau kita nak selamat ialah dengan apa? Kita masih lagi menegur kepada perkara yang tidak baik, kita masih lagi bangkit untuk memperjuangkan keadilan, maka insya-Allah Allah akan melindungi sesuatu kawasan ya apabila ada orang soleh, orang buat baik dan memperjuangkan keadilan. Ini yang kita belajar, dan ayat 190 itu Allah membuat satu kesimpulan yang berulang. Inna fi dzalika laayah, ini adalah kebesaran Allah, satu petanda yang ramai orang tidak beriman. Maksudnya dia kata alah ini kisah Nabi Shu'aib, alah dah banyak kali dah. Dia tak ambil pelajaran bahawa sebenarnya jangan dustakan teguran apabila ada sesuatu masalah berlaku. Jangan dustakan ataupun kita nafikan, tak kisah. Pasal apa? Pasal itu tanda keimanan pada waktu itu rendah ataupun mungkin hampir tiada. Dan Allah menyatakan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah boleh terus mengazab sesuatu individu maksudnya dalam hidup kita ini, tetapi Ar-Rahim memberi peluang kepada kita untuk mendapat kasih sayang, beri peluang membaiki apa yang perlu kita baiki kembali, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan Jabala maksudnya adalah gunung ataupun membukit ya, dan ini adalah juga membawa kepada istilah generasi ya, jibillah 41 kali di dalam al-Quran. Mungkin orang tanya ustaz ni gunung dengan generasi ni apa kaitannya pula kan? Sebenarnya bila bercakap tentang generasi ini sesuatu yang kita bina bertahap-tahap ataupun berkelompok-kelompok ya. Generasi 1, generasi 2 macam bukit lah, ada bukit 1, bukit 2, dia saling bergabung dan saling berkait. Ya, jadi sebenarnya bila kita nakkan keselamatan dalam hidup kita ini, kita kena bina takwa pada ayat 184, kerana ia memberi kesan bukan sekadar untuk kita, ia memberi kesan pada generasi akan datang, sebagaimana kita belajar juga dalam surah 18 surah Al-Kahfi. Ayah soleh ustaz ya, anak dia sekali dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim soleh, maka generasinya itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa sebagai kata kunci. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal. Al-Quran huwa yahdi bil huda lil muttaqin fihi sirajun wa nurun mubin fihi shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran pembimbing umat ke jalan ilahi, menjadi pelita penjaga diri. Bacalah dengan sungguh hati. Al-Quran kalamullah. Nantikan yang original lah. Nantikan original Ustaz. Menerangkan pada ayat 192 sebentar tadi. Inilah original Ustaz. Yang original. Allahu akbar. Subhanallah. Iaitu ayat 192 tadi, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah perkenalkan balik ya kepada orang musyrik Mekah. Betul. Bila turun Quran dia kata tolong hantar mukjizat lain. Allah turunkan inilah solusi agar mereka tidak diazab. Subhanallah. Itu sebab bila ustaz baca tadi pelita ustaz ya, menerangi hati. Pasal hati kalau gelap tu macam-macam jadi ustaz. Betul, ustaz. Itu yang orang bila gelap hatinya itu nak marah, nak buli, tak mudah ditegur. Betul. Tegur sikitnya melenting, dia buli orang lain balik semula kan. Jadi kita perlukan Quran
menjadi anugerah terhebat, ya. Dia anugerah ni hadiah lah Ustaz. Betul. Ya, orang yang tak ada hadiah dia rasa stres, dia rasa bahawa Tuhan ini jauh daripada dia. Itu yang gelap yang kita harapkan tidak berlaku, dan terus kita committed bersama Al-Quran Ustaz, ya. Kita nak teruskan dengan tajwid kita. Ya, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fas, ya. Mudah-mudahan betul, ya. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa bertakhta di hati kita, seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang senantiasa committed, bersungguh setiap hari bersama dengan My Quran Time 3 kali sehari, antaranya subhanallah tabarakallah. Mudah-mudahan terus bersama dengan Al-Quran, dan jangan lupa untuk terus sebarkan, kongsikan, share dengan sahabat-sahabat kita, grup-grup kita, kumpulan-kumpulan kita tentang pengajian kita setiap hari bersama My Quran Time, insya-Allah. Kita nak melihat ulang kaji kita tentang tajwid. Mari kita saksikan paparan yang telah disediakan untuk segmen tajwid, iaitu tafkhim dan at-tarqiq. Huruf ra yang harus dibaca tafkhim ataupun tarqiq. Maksudnya huruf ra yang harus dibaca tebal atau nipis, iaitu huruf ra sakinah, ra yang mati ataupun ra yang sukun, dan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Huruf ra mati sebelum dia berbaris kasrah, dan selepasnya huruf isti'la yang berbaris kasrah. Oh, pening. Jangan pening tuan-tuan dan puan-puan. Sabar. Tenang. Sekali lagi ulang. Huruf ra yang boleh baca tebal atau nipis. Apa dia? Iaitu huruf ra yang sukun ataupun ra yang mati, dan huruf sebelum dia berbaris bawah, dan selepasnya ada huruf isti'la yang berbaris bawah juga. Contohnya dalam surah Asy-Syu'ara yang kita belajar pada hari ini, iaitulah pada halaman 370 ayat yang ke-63. Kan apa kalimah dia, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu firqin kattawdil azim. Jadi kita kalimah fokus kita seketika iaitu pada kalimah firqin. Tu kita perhatikan. Kalimah firqin kat situ ialah ra yang sukun, ra yang mati. Syarat yang pertama, huruf sebelum huruf ra tu ada huruf baris bawah, fa baris bawah, fir. Kemudian selepas huruf ra yang sukun itu ada huruf isti'la, iaitu huruf qaf yang juga berbaris dua di bawah. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, harus untuk kita baca sama ada tebal ataupun nipis. Kita nak baca nipis. Firqin itu nipis. Firqin itu nipis. Ataupun kita nak baca tebal, kita nak baca tebal. Firqin tebal. Jadi harus. Sebab apa? Sebab selepas huruf ra tu ada huruf isti'la. Jadi boleh bacalah nak baca tebal ataupun nipis. Wallahu a'lam. Selamat mencuba, insya-Allah Ustaz. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita berbincang Ustaz tentang baca tebal dan juga nipis sebentar tadi, untuk terus kita baca dengan lancar, ya, dengan bilisanin arabiyyin mubin. Ustaz, ya. Kita dah baca tadi kan. Betul, kena lidah Arab lah. Lidah Arab lah. Sekali cakap Arab. Ya, bukan jadi orang Arab tapi lisan Arab, disebabkan tadi kita dah melihat bahawa Quran, ya. Betul, kalau tadi kita, sebelum ini dalam surah Asy-Syu'ara banyak kisah-kisah kan, ya. Ayat demi ayat, kebesaran Allah demi kebesaran ditunjukkan. Awal surah ini bila dicabar oleh musyrik Mekah, kata Quran kan bawa benda lain lah kan. Jadi Allah kata suruh tengok kebesaran Allah ini kepada tumbuh-tumbuhan. Pasal makanan kita itu pun tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia bukan sekadar perkara biasa. Ya, kalau lembu ke kambing dia tengok rumput makan je. Tapi bagi manusia kita nampak, oh ini adalah anugerah daripada Allah, kebesaran Allah. Saya kena segan, saya mesti kembali beribadah bersyukur kepada Allah. Dan Allah bawakan kisah lain, kisah sejarah daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Hud, Saleh, Nuh dan Syuaib di dalam surah ini, dan ditutup. Ini kita berada di hujung Ustaz, ya. Ditutup dengan Allah mengingatkan balik tentang Al-Quran, ya, nazala bihir ruhul amin pada ayat 193. Allah perkenalkan Quran kerana Quran ini yang dipandang ringan ataupun rendah oleh orang musyrik. Dia kata tak ada apa pun. Kan, boleh ke buat perubahan, kita jadi maju dengan Quran. Allah kata ini turun daripada ruhul amin, iaitu Jibril. Ya,
Maksudnya nabi datang sebagai nasih, sebagai penasihat yang jujur daripada Ruhul Amin, iaitu ruh yang jujur, iaitu Jibril. Jadi jujur campur jujur untuk menjujurkan manusia. Ya, ala qalbika, pada hatimu, litakuna minal munzirin, iaitu memberi peringatan pasal manusia ada yang suka menipu, Ustaz. Betul, Menipu, buat rasuah, korupsi dan sebagainya. Maka datang Quran ini untuk memberi peringatan kepada hati-hati manusia yang kadang-kadang sudah tidak jujur lagi. Dan ia disampaikan pada ayat 195 dalam bentuk lisanin arabiyyin mubin, dalam bentuk bahasa Arab yang jelas, Ustaz. Dalam surah ni, dalam kisah Nabi Musa, dia ada istilah thu'banun mubin. Thu'banun mubin maksudnya apa? Ular yang besar. Betul. Di dalam istana Firaun ketika Nabi Musa lempar tongkat tersebut, jadi semua orang terkejut, kan? Itu yang menyebabkan Firaun tak jadi nak penjarakan Nabi Musa pasal wah, ini hebat sangat ni. Jadi kalau itu yang berlaku pada thu'banun mubin, mukjizat pada suatu masa dahulu yang masih kekal sampai sekarang, namanya adalah Arabiyyin mubin dalam bahasa Arab. Itu sebabnya dengar Quran bahasa Arab, Ustaz ya. Dia kalau Quran bahasa Melayu kan, contohnya lah kan, ayat 195. Kalau Ustaz baca bahasa Melayu tapi lagu Hijaz. Okay. Macam mana, Ustaz? 195 195 dengan 196 kalau boleh lah. Nak dengar. Baca terjemahan ya. Terjemahannya. Dengan bahasa Arab yang jelas, dan sesungguhnya Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Bahasa Arabnya? Tayyib. Contoh macam syair kan. Kalau bahasa Arabnya? Okey. 195. 195. Auzubillahi minasyaitonirrajim. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين Sadaqallahul Azim. Baik, beza Ustaz. Lain punya Ustaz. Lain betul. Lain, yang tadi tu macam kena taib-taib je kan. Tapi yang kalau ini, yang tadi tu Ustaz, yang Melayu tadi tu, dua ayat. Anak saya kalau masuk ayat ketiga cukuplah kata. Cukup orang tak nak dengar dah. Bosan kan. Dia macam itu kan. Walaupun nak cuba Hijaz juga. Tapi bila yang bahasa Arab original, Allahu Akbar, yang mubin, dia akan menyebabkan ya, kalau baru ni di pesta buku Ustaz ya. Ketika orang mencari-cari buku, bila dengar je Quran tu, dia berpaling. Subhanallah. Ya, pasal itu jugalah yang berlaku pada zaman Nabi dari segi bahasa Arab, dari segi dengar yang original, dan juga apabila kita memahami tadabbur bahasa Arab Ustaz, dia menyebabkan tidak ada perbezaan pendapat. Betul. Dia yang biasa orientalis kata oh sebenarnya terjemahan ni tak tepat, apa sebagainya, itu pasal mereka memahami dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kalau kita terjemah, kalau tuan-tuan baca terjemahan pun kadang-kadang kita macam terpusing-pusing kan. Tetapi bila kita cuba tadabbur dengan bahasa Arab yang original, maka ia memberi pencerahan. Mubin wa innahu lafi zuburil awwalin, dan perkara ini telah dinyatakan pada kitab-kitab terdahulu, iaitu pada Taurat, Zabur dan sebagainya, menyatakan tentang kebenaran tentang Quran ini sendiri. Jadi kita nak meneruskan ayat 197 hingga 206. Allah memberi panduan kepada kita bagaimana dengan Quran ia akan menyelamatkan umat ini. Dengan Quran akan menyelamatkan keluarga dan diri kita, tidak berlaku seperti kaum-kaum terdahulu yang diazab kerana mereka tidak menghormati, menghargai wahyu daripada ilahi. Ayat 197 hingga 206. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala, mari kita menyambung ayat yang ke-197 hingga akhir halaman, iaitu ayat 206 insya-Allah. Jom kita baca sama-sama dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat 197 hingga 206, satu penghujahan Ustaz ya. Maksudnya bila di awal surah Asy-Syu'ara itu orang-orang musyrik mempersoalkan datangkanlah mukjizat ataupun kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesan pada kami. Kami tak nak Quran ni tak berapa menarik sangat ya. Tetapi rupa-rupanya Allah beritahu Quran ini datang daripada siapa? Daripada Allah melalui Ruhul Amin ya, maksudnya dengan penghantaran yang special, istimewa, datang kepada Rasul Nasihun Amin, iaitu Rasul yang jujur, cikgu terbaik, silibusnya pun terbaik ya, dan ianya penuh dengan kebaikan di dalamnya. Apabila seseorang itu masih lagi tidak mahu ya, tidak mahu menerima sekolah terbaik, cikgu terbaik, semua terbaik, maksudnya orang ni ada masalah. Orang ni ada masalah. Itu sebabnya dinyatakan pada ayat 197 ini, orang-orang Bani Israel, ulama Bani Israel ini tahu tentang perkara ini ya. Walau nazzalnahu ala ba'dil ajamin, jika dihantar, diturunkan kepada orang bukan Arab pun, dibacakan, masih ramai lagi yang tidak mahu beriman pada ayat 199. Nak ceritanya apa? Mengapa dinyatakan tentang ulama Bani Israel? Pasal mereka yang tahu tentang nilai Al-Quran ini sebenarnya Ustaz. Pasal mereka berilmu. Betul. Mereka berilmu. Cuma sama ada degil tak degil, sama ada mereka kembali kepada hidayah atau tidak, itu satu cerita lain ya. Sama ada beriman ataupun tidak beriman. Allah beritahu perkara ini nak meningkatkan, mengangkat martabat Al-Quran ya. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Pada ayat yang ke-200, demikianlah kami masukkan sifat dusta ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Bila kita buat dosa Ustaz ya, dia akan masuk titik-titik hitam. Kita bincang dalam surah An-Nur, bila kaca itu hitam, akhirnya cahaya daripada Al-Quran itu tidak tembus, sehingga kan hati itu rasa macam tak berapa nak bercahaya, semangat dengan Al-Quran, sehingga membina keimanan yang kuat. La yu'minun ya, tidak mereka beriman sampai bila? Sampai bila? Sampai tengok azab. Di depan mata barulah okey saya beriman. Pada waktu itu yang datang dalam bentuk tiba-tiba ya, la yash'urun, mereka tidak sedar. Apa mereka cakap pada ayat 203? Hal nahnu munzarun ya, bolehkah kami ni ditangguhkan kejap? Masya-Allah. Tadi dia yang minta. Betul. Tadi dia minta, tapi nanti jap, tangguh.
afa bi'adzabina yasta'jilun. Allah nyatakan engkau yang kata nak cepatlah itu, tapi sekarang minta tangguh pula, kan? Ini satu templak ya kepada orang yang dulu dia kata okey mana yang kata nak buang sekolah lah apa sebagainya, mana kan. Tapi bila diambil tindakan minta maaf lah encik, merayu lah encik, saya sebenarnya nak anak saya. Perkara ini yang kita boleh belajar. Dan perkataan afara'aita immatta'nahum sinin, maka bagaimana pendapatmu jika mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun. Tuan-tuan mungkin pernah berjumpa dengan matta'nahum ini, cerita tentang Firaun Ustaz. Pada ayat nombor 8 kita nak baca sikit ayat nombor 8 ini balik semula. Syair ni kan dia berulang-ulang Ustaz, tapi Quran ini bukan syair. Cuma menariknya ayat ke-18, ayat 18 surah Asy-Syu'ara ini ada perkataan sinin. Ya, jadi ini dah di hujung. Awalnya bermula dengan sinin, hujung pun akhir dengan sinin. Kalau pantun itu dia mesti sama Ustaz, irama dia tu. Tak tahulah ada pantun ke tak. Nanti kita tengok selepas ini. Kita dengar ayat 18 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Okey, insya-Allah. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok seketika ataupun kita baca satu ayat. Ayat yang ke-18 di halaman 367. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umurika sinin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dia Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun daripada umurmu. Jadi itu Firaun mengungkit ya, beberapa tahun Nabi Musa dibesarkan di dalam istana dijaga oleh Firaun. Maka di dalam ayat yang ke-205 ini Allah pun menyatakan, okey, kamu mungkit ni ya. Ingat Allah tak boleh ungkit. Kan, bahawa kalaulah kamu ini diberikan kesenangan beberapa tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang mereka azab yang diancamkan kepada mereka kerana mereka tidak menggunakan beberapa tahun yang ada itu membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan Nabi Musa, Nabi Musa beberapa tahun dibesarkan itu, dia tidak lupa daratan. Ya, dia tak rasa bahawa saya dah hebat di dalam istana, saya lupakan Bani Israel. Malah Nabi Musa datang kali kedua ke Mesir itu adalah membawa mesej tauhid dan juga nak menyelamatkan orang-orang yang dizalimi. Kesan kepada kita apa pelajaran kita tuan-tuan? Bila kita jadi mewah, kita ni dah ada kereta, dah ada duit, makanannya okey sebagainya, jangan lupa misi kita adalah makin dekat kepada Allah dan tolong kepada orang-orang yang dizalimi dalam masyarakat kita. Membawa pada resolusi halaman 375, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita bersabar dan tenang menghadapi provokasi orang-orang yang tidak beriman. Ini yang kita lihat daripada kisah Nabi Syuaib. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang beriman hanya selepas melihat azab di depan mata, tetapi kita nampak azab itu jauh daripada sekarang untuk kita tangani. Dan yang ketiga, sering ingat nikmat di sini hanyalah sementara, gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, jangan sampai menjadi makin kufur, makin sombong, tidak mahu menerima teguran dan berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Sesungguhnya kami ini ya Allah, manusia yang lemah ya Allah, tidak terlepas daripada melakukan bermacam-macam kesalahan kesilapan.
Justru ya Allah, kami sangat-sangat mendambakan petunjuk dan hidayah daripada-Mu ya Allah, memandu kehidupan kami ya Ar-Rahman Rahimin. Lantaran itu ya Allah, permudahkan kami, bersihkan hati kami, lapangkan dada kami ya Allah, untuk kami terus menelusuri bait-bait kalimah-kalimah, ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim ya Ar-Rahman Rahimin. Permudahkan kami ya Allah, permudahkan kami ya Rahman, permudahkan kami ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, bersama dalam kita melihat kepada perjuangan Nabi Syuaib dan perjuangan Al-Quran. Inilah tanda kita menghargai perkara ini. Kita menyeru pada tuan-tuan untuk terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu komitmen kita bahawa kita ingin Al-Quran ini diangkat sebenar-benarnya menjadi dustur sebagai perlembagaan dalam kehidupan masyarakat seantero Malaysia dan dunia, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita akan menyambung kepada halaman 376 pada hari Jumaat penuh barakah besok, insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal.